Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini Ustazah Dura akan mengajar satu tajuk baru iaitu Pendidikan Islam Tingkatan 1 bidang fiqh. Tajuk kita hari ini ialah konsep ibadah dan jenis hukum. Baik, bagi anak-anak yang ada buku teks, boleh rujuk pada buku muka surat 96. Okay. Sebelum kita teruskan, ini ialah objektif pembelajaran kita hari ini. Setiap kali saya mengajar, pastikan anak-anak tahu apa yang kita nak belajar. Dan di akhir nanti anak-anak dapat menyatakan. Pertamanya ialah maksud ibadat, jenis hukum. Cara nak memastikan diri menepati hukum syarak. Dan dapat menjawab latihan pengukuhan. Baik, kita teruskan lagi. Okey. Mari kita tengok apa maksud ibadat. Okey, pada bahasa ialah tunduk dan patuh. Okey, apa dia? Tunduk dan patuh kepada Allah. Apa maksud dia? Maksudnya ialah taat setia pada Allah. Okey, tapi yang penting yang istilah ni Yang istilah pula ialah semua perkataan dan perbuatan yang zahir atau batin yang disukai dan diredai Allah. Okey. Apa saja yang kita buat, sama ada nampak atau tidak, yang diredai dan disukai Allah, itulah namanya ibadat. Okey, contohnya apa? Contohnya kita solat, nampak kan? Itu Allah suka. Batinnya ikhlas ke tidak? Kalau ikhlas maksudnya itulah ibadat. Nampak Baik. Jadi kat sini dinyatakan tujuan utama manusia dicipta itu ialah untuk beribadat kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Ini ialah dalil yang menunjukkan supaya kita beribadah. Baik. Boleh anak-anak maksud dia apa Okey. Semua perkataan dan perbuatan yang zahir atau batin, apa saja yang kita buat selagi disukai dan diredai Allah, itulah namanya ibadat. Baik. Maksudnya tak melanggar hukum syarak lah. Okey, jenis ibadat. Mari kita tengok. Jenis ibadat itu terbahagi kepada dua, iaitu ibadat khusus dan juga ibadat umum. Okey, apa dia ibadat khusus? Ibadat khusus itu ialah ibadat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Dari segi cara, rukun, syarat dan tak boleh diubah. Maksudnya ialah apa saja yang Allah dah tetapkan dalam Quran ataupun apa yang Nabi dah ajar tu yang memang khusus, tak boleh diubah, itu adalah ibadat khusus. Okey, contohnya apa? Contohnya ialah solat, puasa, zakat dan haji. Solat tu contohnya kena semayang macam tu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kita tak boleh semayang cara lain, melainkan seperti mana yang Nabi dah ajar. Itu dipanggil ibadat khusus. Okey. Yang keduanya ialah ibadat umum, iaitu ibadat yang meliputi segala aspek kehidupan, sama ada yang berkaitan dengan hubungan manusia sesama manusia ataupun dengan makhluk lain, dan tidak bertentangan dengan hukum Allah, syariat Islam ni. Ibadat umum maknanya apa yang kita buat yang tidak dikhususkan caranya, rukunnya, maka itu adalah ibadat umum. Mari kita tengok apa contohnya. Contohnya makan, minum, berniaga dan bekerja. Semua ni tidak ada cara yang Allah tetapkan. Kita boleh makan guna tangan, boleh makan guna sudu, boleh makan guna chopstick, asalkan ianya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau kita berniat untuk bertukar kepada agama lain tu, maka itu dah jadi lain lah. Itu dah jadi lain. Itu bukan ibadat dah, sebab dia adalah sesuatu yang tidak diredai Allah lah. Okey. Wallahualam. Baik. Jenis hukum. Jenis hukum pula terbahagi kepada
5. Okey. Jadi konsep ibadat ni kita buat tu mestilah kita tahu ibadat tu ibadat yang macam mana. Okey. Yang pertama ialah wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Okey, saya yakin semua anak-anak dah biasa dengar yang ni. Cuma kita nak ulang kaji saja. Baik, wajib tu apa? Iaitu wajib tu ialah dapat pahala jika kita lakukan dan berdosa jika ditinggalkan. Kalau kita buat, kita dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, kita akan berdosa. Contohnya solat, puasa, zakat, rukun Islam. Tak boleh. Kalau kita tinggal, jatuh hukumnya berdosa. Sunat. Apa dia sunat? Sunat tu ialah dapat pahala jika dilakukan dan tak berdosa jika ditinggalkan. Contohnya berzikir, mengaji Quran. Itu ialah perkara-perkara sunat. Kalau buat, lebih baik, dapat pahala. Kalau tak buat, dosa. Okey, harus. Okey, apa dia harus? Tak berdosa jika dilakukan atau ditinggalkan. Buat tak buat sama je, tak berdosa. Okey, contohnya apa dia? Mandi, makan, riadah. Itu semua adalah perkara yang harus kita buat harian kita. Okey, makruh. Makruh ialah dapat pahala jika ditinggalkan dan tak berdosa jika dilakukan. Kalau buat dapat pahala, Kalau buat tak berdosa. Tapi lebih baik kalau tak buat. Kerana apa? Kita akan dapat pahala. Contohnya berwuduk sambil berbual, makan bawang. Sebab apa Allah kata makruh? Sebab kadang-kadang kalau kita borak-borak, kita takut kita bimbang, kita terleka, kita lalai dengan rukun wuduk. Begitu juga makan bawang. Makan bawang ni boleh menyebabkan mengganggu ketenteraman orang lain, sebab mulut akan jadi bau busuk dan sebagainya. Okay? Jadi kalau kita buat, dosa. Tetapi kalau kita tak buat, lebih baik. Lebih baik. So, dia akan dapat pahala. Okey, haram. Haram ni ialah dapat pahala jika ditinggalkan. Dia berbeza dengan makruh dia kan. Okey, dapat pahala jika ditinggalkan. Okey, dan berdosa jika dilakukan. Ni berlawanan dengan wajib lah. Haram dengan wajib ni dia berlawanan. Kalau wajib tadi dapat pahala jika buat. Haram ni pula dapat pahala jika ditinggalkan dan berdosa jika dilakukan. Contoh kita minum arak, mencuri, tinggalkan solat. Kalau kita tinggal solat, dapat dosa. Kalau kita buat, dapat pahala. Itu dah jadi wajib. Haram tu kalau kita tinggalkan. Okey. Tapi kalau macam minum arak ni, kita akan dapat pahala lah jika kita tak buat. Okey. Baik, kita tengok seterusnya. Bagaimana cara nak memastikan diri menepati hukum syarak? Nak memastikan diri kita ni ikut hukum syarak. So, macam mana? So, yang pertamanya dia kata dengar nasihat orang tua. Contohnya ibu bapa, guru dan lain-lain. Mungkin kita ada orang yang lebih tua daripada kita bercerita, beritahu sebab mereka ni lebih berpengalaman. Dengar. Okay, anak-anak cuba dengar. Okay, selagi ini tak bertentangan dengan hukum syarak, maka dengarlah nasihat orang tua. Okay. Yang kedua ialah kita bergaul dengan rakan yang baik. Kita pilih kawan yang baik, yang membawa kita ke arah syurga. Kalau kawan yang bawa kita ke arah jahat, kita tinggalkan. Ibarat kata, pernah dengar kan, kalau kita berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, maka kita akan bawa wangi lah. Jadi kita pilih kawan-kawan yang boleh membawa kita ke arah kebaikan, insyaAllah. Baik, kemudian yang ketiganya ialah ingatkan diri supaya jaga maruah. Kalau kita nak buat sesuatu, kita ingat, alamak nanti bapa aku malu je, nanti mak aku malu, nanti aku akan dipersendakan orang. Jadi kita akan nak buat sesuatu yang baik-baik, insyaAllah. Dan yang keempatnya ialah mengingati azab Allah. Kalau nak buat sesuatu, kita ingat, ya Allah, nanti kan masuk neraka, seksaannya teruk, azabnya teruk. Jadi lebih baik kita tinggalkan. Jadi itu yang akan menyebabkan kita mengikut hukum syarak. Ini ada antaranya lah. Baik. Okey. So kita dah sampai pada penghujung. Kalau tadi saya dah beritahu, cara memastikan diri ni adalah yang terakhir. Baik, kita tengok sedikit tentang
hukum bagi permasalahan berikut. Mari kita tengok sikit, kita berbincang. Okey, Fatimah berpuasa pada setiap hari Isnin dan Khamis. Okey, apa hukum dia? Sunat. Okey, bagus. Azmi berwuduk sambil berbual-bual dengan rakan. Sambil-sambil borak. Apa hukum dia? Makruh. Hafsah sering keluar rumah tanpa pakai tudung. Buka aurat. Haram. Okey, Mursyid mandi pagi sebelum pergi ke sekolah. Harus. Atikah selalu melewatkan solat. Apa hukum dia melewatkan solat sama? Makruh sebab kita bimbang terlepas solat. Okay, Azmi pakai seluar pendek ketika main bola. Hukum dia haram. Sebab apa? Sebab apa dia? Aurat lelaki itu ialah antara pusat hingga ke lutut. Seluar pendek mungkin dia melepasi dia tak melepasi lutut lah. Okey. Berpuasa di bulan Ramadan wajib. Okey. Puasa pada bulan Rejab Syakban sekarang ni kan Rejab kan. Apa hukum dia? Sunat. Sunat. Okey, sedikit lagi. Okey, Ahmad membeli makanan di kantin ketika rehat. Lapar nak beli makanan. Harus. Okey, Mariam menawarkan diri dia membantu Cikgu Latifah. Cikgu Latifah bawa barang ke bilik guru. Apa hukum dia? Ini ialah sunat. Sunat. Sebab kita buat satu benda yang baik, insya-Allah. Okey, Wardah memakai kasut dengan mendahului kaki kanan. Sunat. Okay, Encik Razimi beriadah bersama isterinya pada waktu petang. Apa hukum dia? Harus. Okay, Farouk curi duit rakannya ketika tiada murid dalam kelas. Curi duit. Haram. Okay. Wahidah baca doa sebelum tidur. Apa dia? Sunat. Muaz taat pada perintah kedua ibu bapanya. Wajib. Kita wajib taat pada perintah ibu bapa. Kalau kita tak taat, kita jadi derhaka. Okey. Suhaimi makan petai. Hukum dia adalah makruh. Okey. So, itu sajalah yang Ustazah dapat bahagikan. Cuma kalau anak-anak nak tengok kat sini, kalau kita belajar pasal ibadat tadi, ibadat khusus yang mana? Ibadat khusus antaranya ialah apa dia? Ada tak yang wajib? Taat pada ibu bapa. Itu adalah ibadat. Tapi dia ibadat umum lagi ni. Okey. Okey, so kita dah di akhir pengajaran. Rumusan pembelajaran kita hari ini. Okey, rumusannya sepatutnya anak-anak semua dah boleh jawab apa maksud ibadat dari segi bahasa, apa dari segi istilah. Okey. Kemudian jenis ibadat kita ada berapa tadi? Ada dua. Okey, apa dia? Okey. Kemudian jenis hukum ada berapa? Ada 5. Sebutkan. Jadi kalau kita dah buat macam ni, kita akan nampak terus. Dan cara nak memastikan diri menempati hukum syarak. Ada berapa tadi? Ada 4. Baik. Boleh? Okey, so balik rumah. Balik rumah pula dah. Itulah Ustazah dah biasa kat sekolah. Okey. Jadi nanti anak-anak boleh menjawab kuis lah pada buku nota sama ada salin jawab soalan atau tidak, terpulang pada anak-anak lah. Terpulang pada masing-masing. Okey, yang penting ada jawapannya. Okey. Boleh ini pun samalah. Okey. Itu saja daripada Ustazah. Ustazah harap ianya bermanfaatlah kepada kita dalam kita nak melakukan ibadah. Supaya kita tahu apa hukumnya, yang mana boleh, yang mana tak boleh. Okey, sebagaimana sabda Rasulullah, lakukanlah amal, kita buatlah amal tu sesuai dengan kesanggupan kita. Kalau kita nak buat perkara sunat, nak puasa sunat, nak sembahyang sunat, buatlah. Ikut kesanggupan, kerana sesungguhnya Allah tak akan bosan sehingga engkau menjadi bosan, dan sesungguhnya amal yang paling Allah sukai ialah yang berterusan, terus menerus dikerjakan walaupun sedikit, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.